Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung bacaan tafsir kita. Kita membaca kitab daripada tafsir Al-Azhar. Kita sampai pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis yang mengenai syirik. Kusalinkan beberapa di antaranya daripada Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kezaliman itu ada 3 macam. Satu, kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah. Satu, keaniayaan yang diampuni oleh Allah. Dan satu keaniayaan lagi tidak akan campur Allah padanya sesuatu jua pun. Ada 3 bentuk kezaliman. Satu, Allah Ta'ala ampun. Satu lagi, Allah Ta'ala tidak ampun. Dan satu lagi, Allah tak campur. Yang pertama, keaniayaan ataupun kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah ialah syirik. Tuhan bersabda, sesungguhnya syirik itu adalah aniaya yang besar. Adapun keaniayaan yang akan diampuni oleh Allah ialah antara atas hamba itu sendiri, pada barang yang di antara mereka dengan Tuhan mereka. Dosa yang macam itu Allah ampunkan. Dan dosa yang tidak dicampuri oleh Allah ialah kezaliman hamba itu sendiri sesama mereka, sehinggalah mereka menyelesaikan hubungan di antara mereka. Jadi ada 3 bentuk kezaliman. Satu, kezaliman terhadap Allah, nama dia syirik, Allah tak ampunkan. 2, kezaliman pada diri sendiri, jenis tak puasa, tak semayang, dia sendiri dengan dia ya, maka Allah ampunkan dia dengan taubatnya. Yang ketiga, kezaliman dia dengan manusia, Allah tak campur sehinggalah orang tadi memaafkan kesalahan dia, barulah Allah mencampuri urusannya. Baik, satu lagi hadis. An Jabir qala jaa a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal mujitani mujibtani qala man mata la yushrik billahi syai'a dakhala al-jannah wa man mata yushriku bihi dakhala an-nar. Satu hadis daripada Jabir bahawasanya seorang desa datang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah 2 hal yang mematikan? Rasulullah menjawab, pertama, barang siapa yang mati tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, niscaya masuklah syurga orang tadi. Dan kedua, barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan dia, pastilah masuk ke dalam neraka. Dirawikan oleh Muslim dan Abdul bin Humid di dalam kitab Musnadnya. Siapa yang mati dalam keadaan tidak syirik, syurgalah tempat dia. Siapa yang mati dalam syirik, nerakalah tempat dia. Senang, kira-kiranya senang. Musafir sifirnya senang. Baik, an Abi Sa'id al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata la yushriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Daripada Abi Sa'id al-Khudri berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati tidak mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka akan dimasukkan ke dalam syurga. Az-Zamarkashri menjelaskan maksudnya.
Tuhan tidak akan memberi ampun bagi sesiapa yang mempersekutukan yang lain dengan dia. Tetapi kalau orang itu taubat bersungguh-sungguh, nescaya diampuninya. Dosa yang di bawah syirik pun diampuni setelah orang-orang itu betul-betul bertaubat. Sebab itu dikatakan bagi siapa yang dikehendakinya, yakni orang yang bertaubat. Nashiruddin memberikan penjelasan begitu pula. Kata beliau, akidah Ahlus Sunnah ialah syirik sesekali tidak akan diampuni oleh Allah. Dan yang di bawah darjat syirik, iaitu dosa-dosa besar berbagai-bagai ragam, akan diampuni atau tidak dengan adanya bertaubat. Tetapi kalau bertaubat bersungguh-sungguh, baik dosa syirik ataupun dosa biasa, kedua-duanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu yang pegangan ahli sunnah wal jamaah. Baik, jangan mensucikan diri. Segala diri manusia tidaklah sunyi daripada keburukan dan kekotoran. Sebab nama pun manusia penuh dengan hawa nafsu dan tidak lepas daripada intipan syaitan. Sebab itu orang yang cuba mensucikan diri, mengatakan tidak bersalah, bersih daripada kesalahan, bukanlah orang yang sepatutnya dipanggil orang yang jujur. Baik, manusia sentiasa dan selalu melakukan dosa. Tak ada siapa pun yang terlepas daripada dosa. Dan semua tempat di anggota badan kita ni boleh menjadikan kita dapat dosa. Kadang-kadang duk tang rambut, kadang-kadang duk tang muka kita, kadang duk tang lidah, kadang daripada tangan kita. Okey, dia boleh datangnya dosa. Sampailah hati kita. Selagi mana tak mati, selagi itulah peluang dapat dosa dan pahala ada. Dan kita kena ingat bahawa siapa-siapa yang kata aku tak ada dosa, aku tak ada salah, maka orang ni dia tidak jujur. Aci cerita macam mana pun, kamu mesti ada salah, mesti ada dosa. Jangan duk bersih lah, jangan duk pandang bersih. Aku ni tak ada apa ya dosa, aku tak ada salah. Maka Allah Ta'ala kata, tidakkah engkau lihat kepada orang yang membersihkan dirinya? Pada pangkal ayat yang ke-49 Allah Ta'ala sebut, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Tidakkah kamu melihat kepada orang yang membersihkan dirinya? Ayat 49 surah An-Nisa. Ayat ini berupa pertanyaan. Allah tanya kepada kita, alam. Alam itu maknanya tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu, itu maknanya alam. Mengandung, tetapi juga mengandungi kecelaan kepada orang yang mencoba mengatakan dirinya bersih, tidak berdosa, tidak pernah bersalah. Ayat ini masih bersambung dengan ayat sebelumnya mengenai orang yang Yahudi yang suka membersihkan diri. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 18 kita dapati mereka mengatakan bahawa mereka tu adalah anak Tuhan dan kecintaan Allah. Ini Yahudi duk klaim, mereka ni bangsa klaim, bangsa yang selalu mengaku anak Tuhan lah, Allah sayang dekat mereka lah. Ini bangsa Yahudi. Orang lain semua lekeh, orang lain semua rendah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 80 dikatakan bahawa mereka pernah mengatakan kalau mereka masuk neraka hanyalah beberapa hari sahaja. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna illa amaniyya wa inhum illa yazunnun. Mereka boleh kata mereka kalau masuk neraka pun saya
Sebab kami ni bangsa pilihan Tuhan. Ini orang Yahudi. Macam neraka tu dia punya, boleh keluar masuk. Kemudian dalam ayat Al-Baqarah ayat 111 diceritakan bahawa mereka pernah mengatakan bahawa yang akan masuk syurga itu hanyalah orang Yahudi atau Nasrani sahaja. Semuanya itu ialah gejala berpunca daripada perangai suka klaim, perangai suka mengakui diri lebih baik daripada segala orang. Orang Yahudi sampai sekarang ni masih mendakwa bahawa mereka adalah kaum pilihan, jauh lebih istimewa daripada bangsa lain di dunia. Sebab tu mereka boleh rampas negeri orang, sebab mereka kata mereka tu bangsa pilihan. Boleh halau orang, kemudian diambilnya negeri tu jadi negeri dia orang. Malah mereka boleh bunuh orang siapa saja, sebab mereka adalah bangsa terpilih. Klaim mereka, ya, satu bangsa yang suka klaim. Baik, kemudian lalu datang lanjutan ayat, bahkan Allah lah yang mensucikan siapa yang Dia kehendaki, bukan kamu yang duk klaim kamu yang terbaik, yang terbaik. Allah menetapkan siapa di kalangan kita yang terbaik. Allah tak meletakkan kepada bangsa untuk jadi yang terbaik, keturunan untuk jadi punca terbaik. Allah kata, aku yang menetapkan siapa yang suci, siapa yang baik, siapa yang terpuji. Kata Allah, balillahu yuzakku, bahkan Allah lah yang membersihkan diri kamu. Maka di sini kita lihat semua orang berpeluang untuk menjadi orang yang bersih di sisi Allah. Semua orang. Bagaimana? Siapa-siapa saja yang nak membersihkan diri dia, yang nak bertaubat, yang nak jadi hampir dengan Allah, siapa-siapa pun boleh. Baik orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, Negrito ke, Afrika ke, orang putih ke, orang Arab ke, semua berpeluang sama. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, yang tinggi makamnya di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling tinggi takwa dia, dialah yang paling hampir pada Allah. Maka peluang untuk menjadi takwa adalah luas. Siapa pun boleh. Tambah-tambah dalam bulan Ramadan ni, Tuhan bagi pada kita sebulan untuk jadi orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Sebulan takkan tak boleh kot. Dalam tempoh sebulan ni takkan tak boleh nak solek diri jadi orang bertakwa. Takkan tak boleh nak bersihkan diri jadi orang bertakwa. Sebulan Tuhan bagi, bukan sehari. InsyaAllah. Sehari lain ni Tuhan bagi sebulan, 24 jam. Sama rata semua. Pilihlah siapa yang nak jadi bertakwa. Nak jadi kuat tidur ke? Nak jadi kuat menterkedarah ke? Okay, kadang-kadang berjam nak beratur beli nasi, dah pukul 2 beratur dah. Tokek kedai buka pukul 5.30, pukul 2 dalam hujan beratur. Bayangkan orang kita ni pelik, ya. Kalau bab menterkedarah tu pukul berapa pun sanggup. Ada yang sanggup tunggu handphone baru, tidur depan kedai. Ada yang tidur depan kedai sebab besok tukar kedai dah lelong jam. Tapi Tuhan bagi dekat kita offer. Siapa buat yang ni masuk syurga. Mai tidur, mai dekat surau, mai tidur kat masjid, mai. Dia buat bodoh ya. Sebab dia nampak nasib tu lagi sedap daripada syurga. Dia nampak jam offer tu lagi hebat daripada syurga. Dia tak nampak yang di sisi Tuhan, dia hanya nampak di sisi manusia sahaja.
Ya, patut kamera ni kena bagi tinggi setentang dengan muka saya, baru tak nampak mendongak. Ni saya duk tengok dalam Facebook saya ni, mendongak je kepala saya ni, pasal dia rendah daripada muka saya kamera ni. Sepatutnya dia setentang mata ni. Minta kameraman adjust balik ni. Baik, kemudian mana dia hilang lah. Dia kata, teroponglah ke dalam dirimu sendiri, nescaya engkau akan dapat tahu bahawa engkau tidak sunyi daripada daki-daki dosa. Okey, dah habis lah? Loh, kena buat panjang lagi, bagi tinggi lagi. Okey, baik, kena buat kaki di atas meja. Opa cik tengok di celah-celah kaki. Baik, cuba tengok kita ni tak lekang daripada daki-daki dosa. Kadang main masuk dalam kelas tu rasa baik lah, tapi saya nak parking kasut tu bagi cantik sikit. Dia sepak-sepak kasut orang lain, janji kasut dia depan sekali. Dia nampak benda tu kecil, tambah ada sepak tu pula jenis selipar Jepun je. Tak siapa punya ni, menyemak je kata dia. Benda sikit dah, tu nama dia daki. Daki ni benda kecil, tapi kalau dia tak dibasuh, tak digosok, lama-lama daki jadi apa? Jadi berkarat, berkeledak di situ, berkarak di situ. Nampak tak? Kita duk rasa benda tu kecil, tapi dia besar. Sebelah kerusi kita nak buka puasa tu kosong. Kita tak maulah orang duduk sebelah kita. Kita buat beg siap-siap. Sekali orang tanya, ada orang. Tak pun orang tak tanya, dia tengok beg tu, dia tahu ada orang dah. Padahal tak ada siapa pun, beg kita. Kita pun bila orang tak duduk, rasa lega. Selamatlah aku. Itulah dia, daki-daki dosa. Orang ni main lambat, tercangak-cangak mana kursi kosong. Dah kata, dah tahu awal lah. Datang lambatnya pun ambil kursi orang. Maknanya belum puasa lagi. Dalam hati tu ada kotor lagi. Ui, dahsyat. Itulah nama dia, daki-daki dosa. Kadang-kadang tengah dia dapat nikmat tu, duk komplain lagi. Semalam masak kicap, hari ni masak kicap. Berkicap lah aku dia. Dia tak ada bersyukur. Tak ada bersyukur. Orang tak bersyukur dosa. Daki dosa lagi. Tengok tali besen pula, piduk kutuk pelakon tu pula. Pelakon macam kayu, bodoh betul. Dosa lagi. Itulah dia. Itu dalam keadaan seorang tu, tak ada siapa dengan dia. Bayangkan kalau dia ada suami, dia ada anak, dia ada mak mertua, duk sekali pula, agak-agak banyak dosa pula. Dalam duk seorang ni pun dosa. Bayangkan kalau ada mak mertua, orang tua ni bila nak mati nyampau tengok ni, mulut popek. Tapi layan orang tua tu, baju kopi kat dia, bagi biskut lutut kat dia. Tapi bagi itu tak ikhlas. Kalau buat racun macam mana dia? Lagi banyak kita bergaul dengan orang, potensi untuk dapat dosa banyak tu. Lagi banyak bercakap, potensi untuk dapat daki dosa lagi banyak. Maka dia kata, teroponglah ke dalam dirimu sendiri, niscaya engkau akan tahu bahawa engkau tidak sunyi daripada daki-daki dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Hanya sekalian Rasul dan Nabi sahaja yang bersih daripada segala dosa. Adapun dosa-dosa yang kecil, masih selisih faham di antara ulama, bersihkah beliau daripada dosa-dosa kecil sama sekali, atau ada juga sekali-sekali. Bertambah tinggi martabat iman seseorang, bertambahlah diri cemburu akan dirinya kalau masih ada amalannya yang kurang di sisi Allah.
Sepatutnya kita ada perasaan cemburu di sisi Tuhan. Apa dia? Bukan cemburu di sini, jealous. Kita ni jealous sebab suami kita duk baik dengan jiran sebelah rumah tu. Sebetulnya jiran tu baru pindah, janda pula. Suami kita kena bantu. Dia insan yang lemah. Banyaklah awak lemah. Yang lemah lain awak tak nak tolong, dia je awak tolong. Tu nama dia jealous. Jealous macam tu nak buat apa? Kita halang macam mana pun, kalau dia nak nikah, dia nikah. Dia lah buat apa? Kesukaan. Tutup pintu depan, dia lari pintu belakang. Lari ke pintu belakang, kita kunci, dia kalau ke tingkap. Tingkap pun kita kunci, bumbung ada. Kalau kita kunci, dia panggil kawan main buka. Din, buka pintu aku, Din. Bini aku kunci aku dari luar lah. Din datang bawa dia punya kata, dia kata habis, selesai masalah. Yang betul-betul cemburu ialah cemburu dengan Tuhan. Ramai orang rapat dengan Tuhan, tapi aku tak rapat. Yang tu patut cemburu. Ramai orang dekat dengan Tuhan, tapi aku jauh. Allah nampak ke aku ni? Ada orang yang boleh baca Quran sehari 1 juzuk, aku 1 ayat pun tak ada. Ada yang boleh buat sembahyang sunat 20 rakaat, aku 2 rakaat pun berat. Ada yang boleh sedekah tiap-tiap hari RM20 dia sedekah, aku 2 kupang pun susah. Aku ni jauh daripada Tuhan. Yang ni yang kita kena cemburu, kita kena jealous. Tengok opah jalan terkatek-katek jalan, datang sembahyang, datang surau, dia jalan slow macam Oshin pun sampai, tergedek sampai. Aku di jalan laju macam Usain Bolt, tak sampai-sampai. Opah cik itulah jalan ke merangkak opah cik ni sampai ke surau, tak pernah miss. Aku ni jalan tegak, tak sampai-sampai. Rapatnya mereka dengan Allah. Patutlah opah som sampai di surau, opah dia jari tiang, dia tidur. Kita ingat dia mengaji, tak apalah, kat som tidur pun tergedek pun. Dia sampai ke? Dia kata di rumah tak boleh tidur, di surau boleh. Jadi tuan-tuan, bila kita lihat banyak di kalangan kita orang yang hampir dengan Tuhan, patut kita rasa cemburu. Takut kita jauh daripada Allah. Sebaliknya pula bertambah tipis iman orang, bertambah dia mencoba menyucikan diri, mengatakan dia tidak bersalah. Sepatutnya dah tahu kamu tu iman tipis, kamu rasalah kamu tu lemah iman. Tak, bila orang tegur dia marah. Dia kata memang saya tahu halal dan haram, saya tahu hukum tattoo tu haram, tapi saya, Tuhan nilai saya bukan pada tattoo, Tuhan nilai pada hati saya. Hati saya baik, walaupun saya bertattoo, tapi saya baik. Bila kita tegur dia boleh cakap pula dia tak salah. Memang kau orang suka tengok aku ni pakai macam ni, pakaian aku ni memanglah seksi, tapi tak melambangkan hati aku. Mak aku pun tak marah, suami aku pun tak marah, apa yang kau orang pula marah? Aku biar aku dengan Tuhan lah. Oh, nampak orang yang kurang iman ni, bila kita tegur nasihat, dia rasa dia lagi betul daripada tegur, padahal terang-terang dia buat salah. Ini penyakit dalam hati. Patutnya dia tengok orang lain semua dah bertutup dah. Ada kawan dia yang pakai purdah, tutup habis lah, tinggal mata. Ada kawan dia tu tutup langsung, tak nampak apa, bungkui semua, tak nampak apa, duduk dalam keranda dah. Tak lama lagi aku pun kena bungkui kan.
Dia patutnya nampak macam tu, tapi dia tak perasan. Satu hari lagi dia nak kena jadi tepung bungkus ni. Dia balut sana, balut sini, jadi pocong, dia tak tahu. Kemudian, oleh sebab itu janganlah berkata bahawa diriku ini telah bersih daripada dosa, melainkan selalulah berusaha mensucikan diri dengan memperbanyakkan amalan dan taubat. Sebulan Allah bagi kat kita untuk taubat. Cari jalan. Sebulan Allah Ta'ala bagi pada kita masa untuk betul-betul bertobat. Siapa yang kuat, dia boleh habis. Sebab tu kita doa dulu, wa balighna Ramadan. Mintalah kita ni sampai bulan Ramadan, minta sihat. 11-12 hari kita puasa, mintalah sihat sampai habis ya Allah. Ada orang tak sihat, pancit tengah jalan, 2 hari je sempat qiyam mulai, lepas tu pancit, tak boleh balik lah, tak larat lah, tak boleh balik lah, duduk di rumah. Ada yang bertahan sampai 6 hari, masuk 6 hari pancit juga, tak lalu lah. Ada yang bertahan sampai 10 hari. Kita masih bertahan ni. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita sampai habis Ramadan, untuk nak habiskan Quran, habiskan puasa, habiskan qiyam. Mudah-mudahan tahun ni aku jumpa Lailatul Qadar. Ada yang tak pernah buat qiyam mulai sepanjang bulan Ramadan. Ini first time nak buat. Tak pernah bangun lagi ni. Sepanjang hidup tak pernah buat 30 malam direct. Aku nak cuba buat. Mungkin ini Ramadan aku yang terakhir. Minta bagi sihat pada Tuhan. Inilah nama dia iman. Okey, kekuatan kita minta pada Allah. Sebab tu saya kata, siapa yang nak masuk Al-Barakah ni kena kuat mental dan fizikal. Kalau mental tak kuat, duk teringat bantai, kalah. Teringat cucu, teringat kucing, teringat Pak Ua. Opah tak boleh duduk sini, teringat pada haji kat kampung. Sudah baliklah opah. Kena kuat. Yang kedua, jangan tunggu sampai batuk baru nak makan ubat. Duk di Al-Barakah ni sentiasa makan ubat, makan vitamin. Ini langsung, tak ada suplemen ni. Main serah diri, kena 2 malam demam. Kena makan suplemen. Kita dah ambil dah dulu. Saya bagi oat, saya bagi habatus sauda, minyak za'faran, supaya badan kita ni kuat antibody dia. Dan sebelum nak batuk tu, makan ubat siap-siap lah. Jangan dah batuk 3 hari baru makan ubat. Jangan demam baru kita makan ubat. Rasa nak demam tu balon lah. Ni bila dah demam, kita pergi serah diri, pergi jolok situ, kena. Boleh faham maksud saya? Asal nak rasa tu dah makan lah. InsyaAllah lepas makan 2-3 hari ubat, tak apa, dia maintain balik. Jadi kita yang mengawal diri kita untuk jadi kuat. Kita yang paksa diri kita untuk jadi kuat. Kena cari jalan. Baik, dia kata sebulan Allah Ta'ala bagi pada kita ni untuk memperbanyakkan amalan dan taubat. Sebab nanti masuk bulan Syawal, orang tak buat sangat dah ibadat. Orang sibuk buat kuih raya, balik kampung, rumah terbuka, open house, semua orang house, nak balas dendam ni. Masa tu sibuk, anak beranak balik, cucu cicit sampai. Nak puasa sunat pun susah lah. Nak puasa pun susah. Elok puasa sunat, mak
Anak cakap mak ni, anak beranak datang, mak puasa. Lepas kami balik ni, mak puasa lah mak. Ini anak cucu ada, mesti itulah mak puasa sunat Syawal. Aku takut nanti aku tak sihat. Sementara sihat, aku puasa siap-siap. Yelah. Habis tu mak tak makan, mak tak masak. Kami pula nak masak. Kita nak. Bagus betul anak punya cerdik. Sementara anak-anak ada ni, mak makan sama-sama mak. Nanti kita orang balik, mak nak puasa setiap hari, puasalah mak. Itu cabaran untuk anak-anak pula meraihkan anak menantu. Tak puasa lah. Kita nak sembahyang malam, berat. Cucu ajak balik kampung, ziarah kubur, ziarah opah cok, ziarah opah cik, semuanya ada. Balik kampung pula, menantu pula ajak pergi Langkawi. Alah-alah mak kita pergi Kedah, mak kita cuma pergi Langkawi dah bang. Udah tak puasa takkan, nak tak makan laksa ikan sekok, tak puasa pula. Tapi bulan Ramadan ni nak makan siang hari semua kedai tutup. Sana tutup, sini tutup, puasa lah. Nak tidur malam tak tergamak pula. Duk dengar bunyi kasut orang duk berjalan. Seret. Dia mau pergi qiyam mulai. Aku tak gamak, aku tidur. Dia ikut. Pasal apa? Pasal tinggal dia seorang di pondok, dia takut. Pergi jugalah kita dia. Buat pergilah. Itulah nama dia ibadat. Kalau dibuat beramai-ramai, seronok. Buka puasa ramai-ramai, seronok. Berbeza dengan buka puasa seorang-seorang. Maka sebulan ini Allah Ta'ala bagi pada kita untuk buat ibadat. Mudah-mudahan kamu keluar nanti jadi orang bertaubat, kemudian mengerjakan yang diperintah oleh Tuhan. Sebulan ni kita pulun betul-betul. Puasa cantik-cantik. Puasa. Bukan setakat tak makan minum, puasa. Puasa dari ngumpat. Kita nak ngumpat apa petang ni, leha? Aku puasa. Sudah. Aku nak dengar apa petang ni? Aku puasa. Aku nak mencarut apa? Aku puasa. Itulah makna puasa. Aku nak belasah siapa pula petang ni? Aku puasa. Jadi kalau kita simpan dalam hati kita, aku puasa, agak-agak jadi baik. Baik. Ini masalah dia, kita buang perkataan aku puasa. Lepas ni pegang perkataan tu, aku puasa. Dan menghentikan yang dilarang, menjauhi sikap sombong dan takabur, dengki dan hasad kepada sesama manusia. Sebulan Tuhan bagi kita ni untuk membersihkan diri kita. Jangan jadi iri hati dengan orang. Jangan jadi hasad. Jangan kita jadi orang sombong pasal kita kaya. Kita tengok orang lain miskin, sombong. Tak naklah aku buka puasa dengan dia orang, tak standard. Minta pada Rusnah, bungkus hantar ke aku. Engkau tak sihat ke? Malah lah. Semalam dengan upah sum, hari ni pun dengan upah sum. Malah duduk sebelah dia, tak standard. Oi, sombongnya. Antum kau tak sembahyang tarawih ke? Sembahyang di rumah aja. Kenapa? Di surau tu kapek dia nipis. Aku biasa kapek tebal-tebal. Hebat kamu ni. Maknanya dalam bulan Ramadan pun tak boleh lagi nak buang sifat sombong. Sedangkan Ramadan tu nak buang sifat kesombongan. Semua orang lapar. Opah Zoom ni ada gelang sampai ke ketiak. Kaya. Opah cik pula gelang pun tak ada. Susah. Tapi dua-dua lapar. Opah Zoom boleh je jual gelang dia nak makan.
tapi tetap tak boleh makan sebab puasa. Sama ya. Selagi tak masuk maghrib, bertahanlah apa. Kaya ke, pangkat ke, muda ke, tua ke, sama ya Tuhan nak ajar kita. Kita ni sama. Masuk saja subuh, stop, tak boleh makan dah. Saya orang kaya, saya boleh bayar lah. Tak boleh, puasa sekarang. Puasa. Selagi tak habis Ramadan, puasa. Buatnya matahari tak bergerak, duduk tegak, tak habis-habis kita puasa. Bayangkan, Allah nak didik kita tu supaya membuang sifat sombong. Baik, rancangan kita ni dibawakan oleh Dr. Join Cream. Jadi yang ni dah lama sangat dah Dr. Join ni bersama dengan kita bertahun-tahun dah. Dan saya rasa ramai yang mengambil manfaat kebaikan daripada Dr. Join. Salah seorangnya hak cakap ni lah, dia pun lenguh pinggang tak? Hak cakap ni pun lenguh kaki tak? Jadi malam-malam sapu Dr. Join. Rasa berangin sedap. Tuan-tuan boleh dapatkan di talian 012-249-7215. Okey, Dr. Join. Orang kita ni budak-budak muda dia buat, anak-anak muda dia buat kelang dia. Saya dah pergi dah kelang dia di Sungai Petani. Alhamdulillah ya, semua orang muda-muda semua. Baik, bagilah alhamdulillah. Okey. Kelak semuanya akan dihitungkan di hadapan Tuhan. Moga-moga saja lebih banyaklah amalan kita yang baik daripada yang jahat yang ditimbang kelak. Jadi cuba kita kira tengoklah agak-agak dosa kita banyak ke pahala kita banyak. Kita sendiri boleh kira. Ya, kita sendiri boleh kira berapa banyak dosa pahala kita. Sebab itu ayat ini tidak lagi mengenai Yahudi, tetapi tuntunan bagi umat Nabi Muhammad agar jangan meniru itu. Dan datanglah ujung ayat ini menjelaskan bagaimana keadaan ketika akan ditimbang dan mereka tidaklah akan dianiaya walaupun sedikit. Setiap amalan kita ni akan ditimbang dan kita semua tidak akan dizalimi, walaupun sedikit tidak akan dizalimi. Allah Ta'ala akan bagi dengan penuh keadilan. Di dunia mungkin kita tak dapat keadilan, tak apa, tunggu akhirat, sabar je. Kadang-kadang di dunia ni kita terlepas daripada buat jahat, tak apa, akhirat ada. Banyak orang tak sangkut di dunia, lepas. Tapi ingat, kubur menanti anda, akhirat menanti kita. Nak lari mana? Okey, nak lari mana? Sebab tu kita kalau ingat orang mati, kita susah hati. Sebab kita ada dosa dengan si mati. Cuba ingat, berapa ramai yang dah mati keliling kita, berapa banyak dosa kita dengan dia. Dan kita tak minta maaf masa dia mati. Sebelum dia mati tak minta maaf. Kita kata dia, kutuk dia, perli dia. Kita menceritakan tentang dia depan orang lain. Kemudian dia mati. Belum masuk lagi yang hutang tak bayar. Belum masuk lagi kita buat zalim pada dia, cilok buah dia. Anak dia kirim buah, kita ambil sebiji, tak beritahu dia. Macam Tuhan tak tahu kita cilok. Tu belum masuk lagi pergi curi baju dalam dia. Ada hak gila pergi curi seluar dalam. Gila tu. Lepas tu opoh-opoh sampai sekarang duduk sidai kat dalam, tak sidai di luar, takut orang curi. Padahal bukan orang curi, yang curi tu lembu. Sebab tu bila buat korban, kita sembelih dia, seluang siapa dia, duduk dalam perut lembu. Yang selama ni kita duduk tuduh orang curi, padahal lembu curi. Dia jangan cepat tuduh orang. Kadang hak curi itu tikus,
Bila rumah kita makanan naik, kita pecah balik rumah kita, bawah lantai tu penuh, rupanya tikus buat lari. Macam-macam sekarang ni. Sebab sekarang tikus pun dah pergi sekolah, dia pun pandai kan? Ujung ayat ini menjelaskan bahawa pemeriksaan tentang salah dan benar, suci dan dosa adalah sangat teliti di hari kiamat kelak. Dia bukan macam kita ni, terlepas, tersilap hukum di dunia, tapi di sana sangat detail. Ayat ini memberi kesan dalam jiwa kita bahawasanya tidak akan ada orang yang bersih sama sekali. Sama dia tua, kita muda, saya lagi banyak pahala pada awak. Jangan cakap macam itu. Sebab apa? Sebab aku tua, aku banyak buat amalan. Saya lagi baik pada pakcik. Sebab apa? Sebab saya muda, saya tak ada dosa. Pakcik dah banyak dosa. Tak ada siapa boleh cakap macam itu. Okey, semua kita ni akan dihisap. Tetapi Tuhan tidaklah berlaku zalim. Semua manusia diberi ganjaran menurut berat dan ringan amalannya. Tujuan yang baik menuju kesucian dalam hidup, dalam perjuangan menegakkan kesucian dan membendung pengaruh kejahatan. Itulah perjuangan kita dalam hidup, dan Tuhan akan mempertimbangkan kita seadil-adilnya. Ayat ini bukan sahaja mencela Yahudi, tapi mencela seluruh manusia yang mencoba menyucikan diri. Hadis-hadis mencela memuji diri, dan hadis yang mencela orang yang perasan diri bagus banyak. Memuji orang lain akan menyebabkan orang itu lupa daratan juga pun ada. Kalau betul-betul nak puji, puji di belakang, jangan puji depan-depan. Sebab puji depan ni menambahkan sombong dia, menambahkan riak dia. Puji belakang dia. Berkata Abu Musa al-Asy'ari, Nabi pernah bersabda, Nabi pernah mendengar seseorang memuji yang lain dan menyanjung berlebih-lebihan. Lalu Nabi berkata, ahlaktum au qata'tum zuhrar rajul. Kamu telah menghancurkan dia dan kamu telah memotong lehernya. Hadis Bukhari. Maksudnya kalau nak puji, jangan puji depan. Nanti kata Nabi, seolah-olah kamu dah hancurkan amalan dia dan kamu dah potong batang lehernya. Mati dia. Dia akan jadi riak, dia akan jadi sombong. Jadi kalau nak puji, dia tak ada kata puji dia. Jangan puji depan-depan dia. Ambo lawanya, ambo kamu suara sedapnya. Jangan puji macam tu. Lagi diperasan, ambo rajinnya hang semayang, habis dah Quran baca, habis dah 2 kali khatam dah amboi, teranya hang. Sudah cukup, jangan puji macam tu. Dah habis dah baca Quran, alhamdulillah, dah habis, alhamdulillah, sudah. Sihat kamu ya, alhamdulillah sihat, alhamdulillah, dah. Jangan kita duk puji melambung orang. Nanti orang tu akan rasa diri dia sempurna, rasa diri dia baik. Iyyakum wattamadu' fa innahu zabh. Jangan sekali-kali kamu memuji kerana seolah-olah memotong leher orang yang dipuji. Mati dia. Mati di sini maksudnya apa? Habis amalan orang tu. Dia jadi riak, dia jadi sum'ah. Bahkan Sayyidina Umar pernah mengatakan, kalau ada orang yang mendabik dada mengatakan dia bahawa dia Islam sejati, tandanya dia masih kafir. Subhanallah. Sayyidina Umar kata apa? Kalau dia mengaku dia Islam, kalau ada seorang lelaki mengaku aku Muslim paling bagus, kata Sayyidina Umar, orang tu masih kafir ni. Sebab ada yang perasaan dia bagus sebab dia masuk parti. Maka bila dia masuk jemaah Islam, dia rasa dia Islam, yang lain tak Islam.
yang lain tak Islamik, dia aja Islamik, kafir dia. Masih bersikap dengan sikap kafir. Dia tak akan merasa dia lebih baik Islam daripada orang lain dengan sebab hanya join parti politik. Dulu tahun 80-an, siapa tak join parti politik, dia anggap kita ni jahat, tak Islamik. Ni penyakit sampai sekarang. Siapa tak masuk geng Habaib, tak Islamik. Siapa tak masuk geng Wahabi, tak Islamik. Masing-masing mendakwa bahawa mereka lah yang paling Islamik. Ini penyakit orang. Kata Saidina Umar, perangai dia masih lagi perangai kafir, merasakan bahawa diri lebih baik pada orang. Barang siapa yang mengatakan bahawa dia tahu semua, itulah tanda dia bodoh, kata Saidina Umar. Orang bodoh ni siapa? Orang yang duk perasan diri dia serba alim, serba tahu. Dia duk tengok orang yang datang belajar ni, dia orang ni tak pandai-pandai ke ya? Bodoh-bodoh sampai sekarang ni. Maka dia duk rasa diri dia pandai, sebenarnya dialah yang paling bodoh sekali. Barang siapa yang mengatakan dia masuk syurga, tandanya dia akan menjadi ahli neraka. Duk perasan ujub, duk perasan riak, dia layak masuk syurga, kata dia. Kata Saidina Umar, orang tu lah ahli neraka. Rosak dengan riak, amalan dia rosak dengan takabur. Jadi jangan duk anggap kita ni lebih pada orang. Kita pakai jubah, duk tengok dia pakai seluar jean, pakai t-shirt, pakai topi, kita rasa kita lebih Islam daripada dia. Salah. Mana kita tahu amalan dia apa? Kita pakai jubah Madinah hitam, tudung hitam, baju hitam. Tengok dia pakai baju kurung ya. Tudung 3 segi, pakai baju kurung. Kita kata aku lebih Islam sebab aku beli tudung pakai jubah Madinah. Kita tak tahu apa amalannya. Mungkin dia sedekah, dia buat masjid dah 100 buah, mana kita tahu. 100 masjid dah dia buat. Kita bagi RM50 50 tahun dulu, duk rasa ada lagi duit tu. Dia buat surau 100 buah, duit dia. Kita tak tahu amalannya. Mungkin dia semayang malam dah hampir 10 tahun. Mungkin dia puasa selang sehari dah 20 tahun. Amalan dia. Tapi jenis tak cerita dengan orang, disenyap ya. Baik, bahkan selanjutnya Tuhan bersabda, pandangilah betapa mereka mengarang-arang dusta atas nama Allah. Ayat yang ke-50, Allah Ta'ala berfirman kepada kita, ada satu golongan yang mencipta nama, yang membuat bohong atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi isman mubina. Pandanglah bagaimana mereka mengarang-arang dusta atas nama Allah, padahal sudah cukuplah yang demikian itu menjadi dosa yang nyata. Mengarang satu pendustaan terhadap Tuhan, dikatakan ianya daripada Tuhan, tetapi bukan daripada Tuhan. Ini nama dia mencipta. Artinya pandanglah bagaimana mereka mensucikan diri, mengatakan anak pilihan Allah yang berhak masuk syurga hanyalah Yahudi dan Nasrani, mengatakan kalau mereka masuk neraka hanya beberapa hari saja kemudian keluar, lalu membanggakan amal usaha nenek moyang mereka. Padahal di sisi Allah semua makhluknya adalah sama. Yang mulia di sisi Allah ialah siapa yang bertakwa. Pandai dia kata mereka tu anak Tuhan, pilihan Tuhan. Siapa yang kata? Allah tak kata. Tapi Yahudi dan Nasrani kata mereka adalah pilihan Allah. Allah sebut kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kamu di sisi aku ialah yang paling kuat takwa kamu.
Jadi siapa nak bertakwa silakan. Dia paling rapat dengan Tuhan. Padahal sudah cukuplah semuanya itu menjadi dosa. Memuji diri dan mensucikan diri sudahlah cukup dianggap dosa yang nyata. Nama dia riak, nama dia ujub, nama dia takabur. Menjadi dosa yang lebih nyata lagi kalau semuanya itu disandarkan pula pada Tuhan. Lagi berdosa. Maka ke dalam fitrah manusia yang murni senantiasa diberikan Tuhan ilham seketika menghadapi sesuatu urusan kehidupan. Mana pekerjaan yang jujur dan mana pula pekerjaan yang bertakwa. Maka Allah akan bimbing kita kalau kita orang bertakwa. Mana baik, mana jahat. Yang kita dengar tu pun kita boleh tahu betul ke salah. Allah bagi bimbingan. Apatah lagi yang kita nampak. Dengar ni pun Allah bimbing telinga kita supaya dengar yang baik. Kesan daripada takwa. Tengok pun tengok benda yang baik. Kesan daripada takwa. Pekerjaan dosa dicegah oleh hati sanubari sendiri. Hati boleh beritahu benda yang kita buat tu jahat. Orang lain puasa, kita tak puasa. Hati beritahu. Sebab tu dia rasa susah nak makan. Orang tak puasa ni, dia susah nak makan walaupun dia tak puasa. Walaupun dalam rumah dia sendiri, dia susah nak makan. Dia masak nasi, dia goreng ikan pukul 10. Bolehlah dia goreng. Tapi dalam hati, jiran aku dengar. Dia pesan ke ikan, jangan kuat sangat. Jiran dengar. Tak apa ustaz, jiran saya pekak. Dia boleh bau tak? Bau. Kita yang tak puasa ni bau. Bau mulut orang puasa dengan bau mulut tak puasa bau. Kita tak puasa tapi duk nyimbang orang. Orang tahu hang tu tak puasa. Sebab tu orang nak buat jahat susah sebenarnya untuk nak buat jahat. Kalau dia mempunyai hati. Macam orang mencuri. Dia bukan boleh masuk mencuri terus. Dia tengok kanan, dia tengok kiri, atas, bawah, apa semua. Baru dia mencuri. Hati dia sendiri pun tahu tak elok. Tapi pasal apa buat? Sebab kamu tak mau lawan. Okey, kamu tak mau lawan benda tu. Dosa ialah segala yang menghambat atau melambatkan kita untuk sampai pada kebajikan. Benar bahawa segala kegiatan hidup tidak ada yang semata-mata baik dan tidak ada yang semata-mata buruk. Di dalam Al-Quran, ketika Allah mulai menyatakan bahaya minum arak dan berjudi, juga ada baik dan buruknya. Tetapi Tuhan menjelaskan bahawa bahaya dosa minum arak dan judi lebih besar daripada manfaatnya. Maka jelaslah pula bahawa mensucikan diri akan terhalang dia benar-benar daripada mengusahakan kesucian batinnya dengan beramal. Ketika Islam mula diajar oleh Rasulullah, baginda berhadapan dengan kaum Yahudi yang klaim dirinya bagus. Lalu sikap yang demikian dicela oleh Al-Quran. Sekarang zaman telah beredar. Penyakit klaim diri baik di kalangan umat yang mendakwa dirinya pengikut Nabi Muhammad. Mereka pula mengatakan bahawa mereka yang terbaik. Kebanyakan umat Islam mengatakan mereka lah yang berhak masuk syurga. Macam mana Yahudi dan Nasrani klaim dulu-dulu. Walaupun mereka tidak pernah membuktikan dengan pekerjaan apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam syurga. Kita hari ni pula pergi ambil alih tugas Yahudi pula. Dulu Yahudi duk kata mereka terbaik, sekarang kita pula duk perasan.
parti saya ni, parti kami parti terbaik, parti syurga. Korang mana ada syurga? Kami pertubuhan kami lah baik, korang mana ada baik. Yayasan kami lah paling bagus, korang kan ada yayasan. Semua duk perasan diri baik. Ajaran Nabi Musa dalam Taurat dan ajaran Nabi Isa dalam Injil dan ajaran Nabi Muhammad dalam Quran, setelah diambil sarinya, nyatalah sama-sama mencela orang yang mensucikan dan membanggakan golongan dengan tidak beramal. Ada hak perasan pondok. Kami mengaji dengan ustaz ni, ustaz kami bagus, ustaz apa tak bagus. Ada hak bodoh macam tu pun ada. Dia punya taksub dengan guru dia. Guru kami pakai serban besar, guru engkau pakai baju batik. Itu dia buat. Subhanallah. Kami mengaji rapat-rapat, tak ada tahrusi. Kami ikut sunnah. Orang belajar atas kursi meja tak ikut sunnah. Duk klaim, semua dia sedih klaim. Kami baca kitab Jawi, orang baca kitab Rumi. Nampak? Inilah golongan bodoh. Duk perasan apa? Duk perasan diri lebih baik daripada orang lain. Jaga-jaga. Sepatutnya kita rasa diri kita tak baik, orang lain semua baik, kita yang tak baik. Baik. Seketika orang Yahudi membuat dosa yang nyata. Maka jika hal ini dicela oleh Al-Quran terhadap orang Yahudi yang hidup di waktu itu, bukan bererti bahawa umat yang mengakui dirinya Islam dibolehkan berbuat demikian. Al-Quran mencela Yahudi sebab klaim, maka tidaklah bermakna orang Islam boleh klaim. Tak juga. Seketika orang Yahudi membuat dosa yang nyata, merasa diri hebat, memandang hina pada orang lain, sudahlah nyata bahawa perangai ini menjadi alamat bahawa keagamaan mereka sudah mundur. Bila Yahudi duk perasan dia paling bagus, maka dia lupa agama dia sudah mundur. Apakah nasib umat Islam macam itu? Merasakan bahawa amalan dia dah cukup, diri dia dah baik, sebenarnya dia telah mundur ke belakang. Agama cuma tinggal nama dan tidak dikerjakan. Maka kalau dalam Islam sendiri, baik di zaman mana jua pun, terdapat pula yang seperti ini, jelaslah bahawa ia pun salah satu menjadi punca kemunduran agama mereka. Umat Islam sekalipun, bila duk rasa diri dia hebat, itulah tanda bahawa dia akan jadi orang yang mundur. Jadi hendaklah kita sentiasa rasa diri kita ni masih dalam perbaikan. Allah bagi pada kita sebulan ni untuk jadi orang baik. Dan jangan duk perasan kita ni dah baik. InsyaAllah kita akan sambung ayat yang ke-51. Jibti dan Taghut, InsyaAllah. Tandakan di situ. Baik, bagi sesiapa yang nak dapatkan Doxty Join, tuan-tuan boleh hubungi nombor yang tertera 0122497215. Ya, untuk masalah sakit lutut, masalah sakit sendi, sapu saja, Doxty Join daripada MC Holding. Terima kasih MC Holding kerana membawakan rancangan ini kepada kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.